wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah kepada kita, beri taufik juga kepada kita, sihat, afiat, panjang lagi usia, dapat bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak hari ini 1 Ramadan, dan dapat juga kita bertemu sama-sama di alam maya ini bagi menyambung pengajian, pembincangan berkenaan dengan metodologi atau usul qiraat Hamzah, mengikut kedua-dua riwayatnya, riwayat Khalaf dan riwayat Khallad. Pertemuan hari ini pertemuan yang ke-9. Jadi mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih kepada Kak Lina dan juga kepada tim daripada RH Quran Center di bawah pengurusan Datin yang anjurkan program kepada kita semua bagi menambah ilmu pengetahuan berkenaan dengan qiraat. Selamat berpuasa semua pada hari ini, dah nak habis dah 1 Ramadan. Okey, masih bersemangat insya-Allah ya. Okey. Baik, hari ini kita akan sambung perbincangan yang lepas. Perbincangan kita yang lepas kita tak selesai lagi. Ingat tak tajuk apa yang kita bincang minggu lepas ya? Okey. Tajuk yang kita bincang pada minggu lepas dan akan disambung hari ini, bab Al-Fath, Imalah dan di antara dua lafaz. InsyaAllah kita cuba habiskan tajuk ini hari ini. Tentang Al-Fath, Imalah dan di antara dua lafaz, telah diberi definisi bagi istilah-istilah ini, ya, maksud kepada Al-Fath, Imalah dan di antara dua lafaz. Jadi minggu lepas juga kita dah terangkan tempat-tempat yang dibaca dengan imalah ataupun kita sebut sebagai keadaan-keadaan bagi kalimah-kalimah yang boleh dibaca dengan imalah. Kemudian kita juga sebut tentang ada kalimah yang dikecualikan, yang tak boleh dibaca dengan imalah bagi Imam Hamzah, bahkan bagi semua imam-imam qiraat. Ini kita sambung sikit. Yang ke-12, maknanya 11 perkara dah jelaskan. Okey, yang ke-12 berkenaan dengan imalah lagi. Cuma di sini ada sedikit perbezaan antara perawi Imam Hamzah Khalaf dengan Khallad. Khusus kepada kalimah wana'a. Wana'a ada dua tempat, Fussilat, Al-Isra. Iaitu Imam Khalaf. Ya, Khalaf. Dia imalahkan huruf nun dan hamzah pada kalimah wana'a. Bila disebut imalahkan nun dan hamzah, maknanya dua-dua huruf ini imalah bunyinya ialah wa, tu jangan imalah wa. Kita suruh imalah nun dengan hamzah je. Waw tak ya? Waw tak termasuk. Wa, ne, yang na tu jadi ne, yang a jadi e. Wa, kekalkan bunyi wa. Na jadi ne, a jadi e. Wa, ne, e. Wa, ne, e. Ya, dua-dua huruf tu diimalahkan. Itu bagi Khalaf. Berbeza dengan Khallad. Kalau Khallad, dia cuma imalahkan hamzah sahaja. Wa, na, itu fathah. Wa, na, e. Wa, na, e. Faham tak? Jadi ada bezalah antara Khalaf dengan Khallad. Wa, na, e. Yang tadi, wa, ne, e. Okey. Tu untuk ingatan kita. Jadi apapun kalau guna Quran Khalaf, Quran Khallad dah ada tanda bulat di bawah lah sebagai pemakluman kepada kita. Okey. Baik, selesai yang ke-12. Yang ke-13. Ini kalimah-kalimah khusus lah. Daripada kalimah-kalimah khusus. Dia bukan kategori atau formula yang kita sebut sebelum ni. Ada di zilya, imalah zirra, imalah. Ada kaedah-kaedahnya. Yang ni bukan, ini tak ada kaedah.
cuma di kalimah khusus. Macam kita kata riwayat Hafs, dia khususkan dalam surah Hud. Huruf ra kalimah majroha. Bukan semua ra imalah. Tak, dia khususkan surah Hud, ayat dalam surah Hud. Majroha baca majriha, tak ada formula. Jadi ini sama. Kita dah masuk bahagian yang khusus. Yang ke-13 ini harus dibaca dua wajah. Iaitu fathah boleh, imalah pun boleh. Ya. Bagi khallad pada huruf alif yang terletak selepas ain, iaitu pada kalimah di'afan, surah Nisa ayat yang 9. Imalahkan alif yang pas ini ialah di'ifan. Di'ifan. Boleh baca dua wajah. Di'afan. Fathah, yang tu fathah, imalah di'ifan. Dan kalimah atika. Atika. Kalimah yang alif tu selepas hamzah tu, imalahkan dia bunyinya etika. Etika. Bukan makna etika yang kita selalu sebut ya. Yang ni lain ni. Etika. Bunyinya sama, lebih kurang sama dengan etika yang kita sebut. Ini terletak dalam dua tempat, surah An-Naml ayat 39 dan ayat yang ke-40. Itu bagi siapa? Bagi Khallad. Adapun Khalaf, dia imalahkan kedua-dua kalimah ini di'afan dengan atika, imalah tanpa khilaf. Maknanya dibaca dengan satu wajah saja, tanpa ada perbezaan ataupun tanpa ada perselisihan. Dibaca satu wajah saja, di'ifan etika. Okey, itu yang ke-13. Baik. Terusnya yang ke-14. Imam Hamzah juga baca imalah pada alif yang terletak selepas ra di permulaan surah. Ya, ada surah-surah yang mula dengan alif lam ra, ada yang mula dengan alif lam mim ra. Jadi huruf ra itu kalau hamzahnya, qiraat hamzahnya baca dengan imalah alif lam re, re. Alif lam mim re. Imalah. Nampak tak? Huruf ra, ya. Bukan semua ra imalah. Ini khusus pembukaan surah, ya, huruf ra pembukaan surah. Okey. Ini tak ada muka surat ya, yang ini tak ada muka surat. Sebab yang tanya mana muka surat apa tu? Kita tak ada buku yang ni, buku belum siap. Dijangkakan lepas puasa, insya-Allah dalam Syawal. Buku Ustaz. Minta maaf lah. Ustaz tak sempat menyiapkan yang ni. Ni pun dalam proses kita cuba perkemaskan lagi. Dah ada nota tapi Ustaz tak nak bagi nota yang tak berapa cantik sangat. Jadi kita tunggu dululah siap semua. Okey. Yang kedua, ta. Yang kedua huruf ta. Huruf ta ni ada dalam surah Taha, ada dalam surah Asy-Syu'ara dan surah Qasas, ada dalam surah An-Naml. Surah Taha yang selalu kita baca Taha, tapi Imam Hamzah akan imalah huruf ta, ti, ha. Yang ha tu payah cerita lagi, belum sampai lagi. Ti, ha. Itu nak sebut ta dulu ya. Ti, ha. Okey. Surah Asy-Syu'ara sama. Ti, sim, mim. Dia imalah. Okey. Surah An-Naml. Ti, sin. Okey. Dia imalah. Baik. Sebab itu kalau kita perhati masa kita sebut masa belajar dulu-dulu kan, kalau orang Kelantan lah khususnya
Dia tak sebut alif ba ta. Alif 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 pun bukan alif. Kelantan sebut alih. Alih. Alihkan botol, alihkan buku, alihkan. Alih. Begitu. Lepas tu kalau ba, bo. Alif, bo, to, so, jim, ha, kho, da, da, ro, za, sing, shing, sa, da, to, zo, ain, ring, fa, koh, kah. Tak bunyi. Koh, kah, lam, min, nun, waw, ho. Lam, alif, hamzah. Tak kata hamzah. Hamzah, yo. Itu Kelantan punya style. Kalau Terengganu, kalau tak silap ustaz lah, Terengganu dia lain sikit. Alif, bete. Kalau orang Terengganu sini mungkin boleh respon. Betul tak? Alif, bete, jim. Itu ustaz tak tahulah. Ustaz biasa bete je. Okey, nak ceritanya Arab, ada yang sebut alif, b, t. T. Jadi dia dah sebut dengan bunyinya imalah. Maka pada ta, t, t, jadi sebab itu ada dalam qiraat pun baca gitu. T, sin, ya, t, ha, alif lam, re, ya. Kalaulah Quran ini boleh juga dibaca dalam dialek Kelantan, rasanya dahsyat bunyi lagi ya. Bunyi. Dahsyat bunyi. Okay. Kalau Yasin tu mungkin bunyi Yasin. Sebab kita sebut ya, kita tak kata ya. Lam alif hamzah, ya, wasalah. Wasalah. Bukan wassalam, wasalah. Okey. Baik tuan-tuan, tengok pula yang seterusnya surah Maryam. Surah Maryam ni ada alif yang terletak selepas ya. Selepas ya. Itu tak cerita baca dengan apa ya? Baca dengan kaf, ha, ye, kaf ayat ya tu disebut kaf, ha, ye, ain, sad. Okey. Yasin. Yasin dimalahkan huruf ya. Yesin. Okey, Yesin. Jangan-jangan sekali baca qiraat hamzah kan baca Yasin. Baca Yasin je, bukan sambung ayat pertama je. Hari ni Yasin, sadaqallahul azim. Besok Yesin, sadaqallahul azim. Dapat berapa tu? Dapat 20. Sambil-sambil nak tidur pun boleh. Ya. Quran ni sebut satu huruf dapat 10 kan, ganjaran pahala. Jadi sebelum tidur nak tukar hamzah lah hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yesin, sadaqallahul azim. Baru tidur. Dah dapat 20 ganjaran pahala. Itu bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa lagi banyak. Huruf-huruf yang kita sebut kan lagi banyak. Jadi naknya sebutan kita tu ada dalam qiraat ke, yang penting betul lah. Tak kisah Yasin ataupun Yesin. Okey. Baik. Manakala ha, berarti ha surah Maryam dibaca dengan fathah. Ha tu dia dalam surah Maryam dibaca dengan fathah. Yang nak imalahnya huruf ya ya. Jangan kaf, he, ye. Tak, itu tak termasuk. Walaupun ya kan ejennya ya alif, ha kan ejennya ha alif, betul. Itulah nak sebut Quran ni bacaan dia bukan berdasar kias-kias saja. Dia melalui talaqi, musyafahah, guru ke guru ke guru. Bila dah guru atas tu tak baca begitu, tak baca tak boleh kita nak buat dengan bunyi macam tu. Okey. Tapi kalau kita tengok yang ni yang akan datang lepas ni ada sebut bahasa ha. Sebelum tu kita tengok huruf ha, alif yang terletak selepas ha di permulaan 7 surah. Hamim ada 7 surah yang mula dengan hamim. Semuanya dibaca dengan bunyi yang sama, Hamim. Okeylah bagi kita, okeylah sebab ya pun ya alif, ha pun ha alif. Ya dibaca imalah, ha dibaca imalah. Okeylah, masalahnya ha tadi. Dalam surah Maryam tadi kenapa tak diimalahkan? Padahal ejaannya sama. Padahal kalau tengok dalam surah Taha pula lain. Surah Taha, ya, alif yang terletak selepas huruf ha
dibaca dengan imalah. Alif dibaca dengan imalah. Ta imalah tak? Imalah kan? Ta seperti ta tadi dibaca imalah kan tadi. Ta sin mim, ta sin dan termasuk toha. Jadi ta imalah dekat sini pula ditambah lagi bukan setakat ta, ha pun imalah, maka bunyinya tehe. Faham tak? Tehe. Jadi nak sebutnya kalau lihatkan dalam surah Taha ini ha diimalahkan, tapi surah Maryam ha tak diimalahkan. Kenapa begitu? Inilah nak ceritanya Quran ini pembacaannya berdasarkan pada talaqi musyafahah. Kita tak boleh fikir secara otak kepala kita. Yang tu imalah ha, yang ni pun huruf ha juga, bukan huruf lain. Huruf ha juga. Tapi tak imalah. Nak imalah jugalah. Bacalah imalah. Kaf, he, ye. Boleh baca, tak ada masalah. Tapi bukan nama kiraat Hamzah. Itu dah nama kiraat yang lain. Betul tak? Te, he. Jadi kalau kita biasa dengar kan, Toha selalu kita dah sebut. Toha. Toha. Itu yang selalu kita baca. Rupanya ada lagi bacaan yang bunyinya lain, iaitu Hamzah. Te, he. Boleh juga nak baca. Te, he. Untuk kiraat Hamzah. Yang tak boleh Toha. Itu tak boleh lah kalau Toha. Tak ada dalam kiraat lah tu. Itu hanya ada dialek Kelantan tu adalah Toha. Maknanya air yang cetek. Kalau air cetek kita panggil Toha. Ya, tuan-tuan panggil cetek kan. Sini panggil Toha. Sebab tu ada yang baca ayat ni dibaca Toha. Dia tersilap. Okey, baik, yang kedua. Dah selesai imalah, kita masuk apa? Tentang taklil. Tempat atau keadaan yang dibaca dengan taklil. Bagi Imam Hamzah. Bagi Imam Hamzah yang kena taklil, iaitu pertama, Imam Hamzah dia baca taklil pada alif yang terletak sebelum ra mutatarrifah yang berbaris bawah bagi kalimah berikut. Dia bukan semua ya. Dia bukan formula juga. Adalah, bolehlah sebut formula, tapi bukan untuk dipakai untuk kesemua. Ya, dia hanya mengkhususkan kepada tempat berikut. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 28. Al-Bawari. Al-Bawari, ra baris bawah. Sebelumnya ada alif. Maka dia baca taklil. Tapi kalau tuan-tuan puan semua, para asatidzah semua jumpa kalimah pattern yang sama, contoh an-nahari. Ya, an-nahari, ad-dari. Sama pattern tu sama tu. Ra baris bawah sebelumnya alif. Yang wa qaumahu darul bawar. Bunyinya taklil macam tu. Darul bawar. Bukan imalah ya. Kalau imalah, darul bawir. Itu imalah bunyi. Darul bawir. Yang ni naik sikit. Darul bawar. Atas sikit. Sebab dia condong dari bawah, condong sikit je. Jangan condong banyak. Itu satu. Yang kedua, mana-mana tempat. Al-Qahar. Ada jumpa kalimah Al-Qahar, semuanya dia akan taklil. Al-Qahar. Ya, Al-Qahar. Kalau imalah bunyinya lain. Al-Qahir. Dia condong lagi. Okey? Cuma kena ingatlah, kalau kita dah taklilkan kalimah yang ni berkenaan dengan huruf ra, nak tebal ke nak nipis? Jadi jawapannya kena tipiskan ra. Kerana dia dah ditaklilkan. Kalau yang imalah pun sama. Yang diimalahkan kena tipiskan ra. Tak boleh tebal. Tak boleh kita al-qahir. Tebal tu. Darul bawar. Itu salah. Betul pada taklil. Betul. Tiba-tiba tebalkan ra. Jadi salah. Kena potong juga markas itu. Okey. Yang kedua. Demikian jugalah mentaklilkan alif yang terletak di antara dua ra.
Ada alif terletak tengah-tengah antara dua ra. Tapi syaratnya ialah ra pertama berbaris atas dan ra kedua berbaris bawah. Ini semua. Ya. General order. Semua. Semuanya baca macam tu bila patternnya gini. Ada dua ra tengah-tengah alif, tapi kena ingat ra hujungnya baris bawah. Ada tak kalimah yang ra baris atas? Ada. Yang tu abaikan. Yang tu tak ada kena mengena lah maksudnya. Tak ada kena mengena dalam poin ini. Jadi kalau dah ra baris bawah, sebelumnya alif, sebelum alif pula ra baris atas. Jadi kena taqlil. Al-abrar bacanya al-abrar. Al-qarar, al-qarar. Al-ashrar, al-ashrar. Okey? Yang sambil-sambil masak kat dapur tu, silakan masak. Okey, yang dah masak lama tu tunggu makan je. Baik, terus kita plan lah, kita plan jadual kita. Nak buat macam mana? Waktu ini je yang yang dapat untuk berbincangan ya. Jadi aturlah jadual macam mana ya. Lagipun sini bazar tak kat Kelantan ni kena tutup, jadi boleh join lah. Tak ada buat alasan mana tak kenapa tak join, pergi bazar. Bazar Ramadan ditutup. Okey, kita buka bazar ini je dulu. Okey, yang ketiga. Okey, sebelum tu ada. Yang ketiga ialah berkenaan dengan kalimah at-taurah. Pandai. Kasyaf. At-taurah. Kalimah at-taurah kan. Ingat tak kita belajar kolun? Kolun kita dah tahu tu. Kalimah taurah dalam bacaan kolun ni macam mana. Ini untuk hamzah ya. Kalimah at-taurah banyaklah dalam Quran. Jadi dia baca dengan taklil. Satu wajah je. Kalau pakai Quran hamzah senang. Dia ada bulat ya. Ada tanda bulat. Tanda kosong bawah ra. Ada juga tanda titik. Bergantunglah jenis macam mana mushaf yang tuan-tuan guna. Kadang-kadang taklil ada yang buat simbol titik. Ada mushaf taklil dia buat bentuk macam ni. Tanda bulat kosong ni. Kita kena tahu. Dia ada beza lah. Ada waktu taklil simbolnya macam mana. Bezakan dengan tanda untuk imalah. Jadi at-taurah ni taklilnya. At-taurah. At-taurah. Okey, itu cara bunyinya. Ya. Jadi cuba kopilah bunyi yang Ustaz sebut tu. Baik. Yang ketiga ialah tempat atau keadaan yang dikecualikan daripada imalah bagi Imam Hamzah. Ini kita poin ini penting supaya tuan-tuan dan puan-puan tak melakukan kesilapan lah. Tadi kita bagi tips, bagi formula, tapi ada situasi yang menegahkan daripada baca imalah. Yang pertama ialah alif yang diibdalkan daripada tanwin. Alif, ya, alif yang terhasilnya adalah daripada tanwin. Tanwin seperti dhanka, hamsa, ya, hamsa, dhanka. Kalau kita tak tengok Quran, ya, kita tak tengok Quran dan kita baca ayat ini, bila kita berhenti hamsa, kita akan confuse tau. Kita akan confuse. Ingatkan hamsa dia je sin, ada huruf ya hujung. Faham tak? Ada ya hujung, alif. Mungkin kita akan terbayang macam tu, tergambarnya macam tu, tapi sebenarnya tidak. Dia adalah berhenti macam tu adalah berkenaan dengan ma'iwat. Yang dia ni adalah merupakan alif yang ditukarkan daripada tanwin. Hamsa, sebenarnya hamsan. Sebenarnya ada nun hamsan. Dan dia bukan zilya. Dhankan, dia pun sama, bukan zilya. Dia bukan alif maksurah yang seperti mana kalimah-kalimah yang kita dah sebut sebelum ni. Cuma bunyi je seakan-akan sama. Jadi kena ingat, yang ni tak boleh baca dengan imalah. Sama ada kita wasal ataupun kita waqaf. Berlainan dengan tanwin pada al-maksur. Alif maksurah. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia dah sebut alif maksurah, boleh fahamlah.
senang Ustaz ceritanya, nampak ada huruf ya. Tengok berarti kalimah huda, suda, suwa. Nampak ada baris dua kan? Baris dua. Dan ada lagi kalimah-kalimah lain lah. Selepasnya ada huruf ya. Jadi nak cerita kalimah ini, dia tak sama dengan dhamkan hamsan. Yang ni dibaca dengan imalah kalau kita waqaf. Kalau waqaf hudan, kalau waqaf pada hudan jadi hudi. Kena imalah. Hudi. Tapi kalau kita wasal dia kena fathah. Hudal lil muttaqin, tak boleh baca hudi. Hudil lil muttaqin tak boleh. Sudan kalau waqaf sudi. Suwan kalau waqaf suwi. Suwi. Pernah dengar tak suwi? Dalam Quran tu. Tapi Piramli dia dah pandai. Dia belajar qiraat agaknya. Suwi, suwa, suwi. Apa maksudnya siapa tak tahu. Yang lagu dia tu. Suwa, suwi agaknya diimalahkan. Atau itu bahasa bahasa Melayu tak? Suwi. Kalau yang suwil, itu lain. Itu fahamlah. Okey, baik. Terusnya difatahkan pada kalimah-kalimah berikut. Maksudnya Imam Hamzah dia ada juga kalimah-kalimah yang tak boleh baca imalah. Walaupun tengok macam pattern yang sama dengan yang kita dah belajar formula tu, tapi ada kalimah-kalimah tertentu dia mengecualikan. Kalau kita belajar qiraat lain pun samalah juga. Yang ini baca begini, tetapi kecuali akan ada lah. Ya. Jadi Ustaz senaraikan kalimah yang dikecualikan daripada baca imalah iaitu surah An-Nazi'at, dahaha, tak dibaca dahiha. Nombor 2 surah Asy-Syamsi, talaha, tahaha, tak dibaca taliha, tahiha. Walaupun sebelum itu wasyamsi wa duhiha wal qamari idza talaha, tak boleh baca taliha. Wan nahari idza jalliha, boleh imalah pula. Kita ikutlah ya. Kalau tanya kenapa tak boleh, saya akan jawab dikecualikan. Kenapa dikecualikan tu tak reti nak jawab lah macam mana. Ustaz boleh sebut mengikut periwayatannya lah macam tu ya. Saja sama juga dibaca dengan fathah, tak baca imalah. Ada pernah yang ditanyakan sebelum ni kan, wadduha imalah, saja kenapa tak imalah? Jawapannya kerana dikecualikan ya. Okey, jadi kalau baca qiraat Hamzah, kena ingatlah jangan wadduhi wal laili idza saji. Dah salah lah tu. Salah mengikut qiraat Hamzah, tapi betul qiraat yang lain. Ada qiraat yang baca imalah ya. Wal laili idza saji. Imalah sampai habis dia imalah. Ada qiraat macam tu. Yang keempat surah An-Nur, kamishkah. Dia tak baca kamishkih. Ini kenapa di-highlightkan? Sebab kalau qiraat yang Al-Kisai itu dia ada imalahkan di sini. Jadi oleh kerana Imam Hamzah ni antara imam yang banyak tempat yang baca imalah, jadi di-highlightkan di sini. Kamishkah tak termasuk kalimah yang diimalahkan. Surah Maryam, wa ausani tak diimalahkan, wa ausini. Walaupun ada qiraat yang baca imalah. Yang keenam, mana-mana tempat mardati tak diimalahkan. Tak baca mardati. Yang ketujuh, khotayakum atau khotayana tak diimalahkan juga. Ya, tak baca khotayikum, khotayina, tak. Yang ke-8, mana-mana tempat ar-ru'ya tak dibaca imalah, ar-ru'yi. Okey. Terusnya yang ke-9, mana-mana tempat hudaya. Hudaya tak boleh imalah. Tapi kalau huda boleh. Pelik ya. Huda boleh. Tapi bila dia diidhafatkan, dia disandarkan dengan ya mutakallim, ya tu maknanya saya. Ya, huda petunjuk. Bila aku, petunjuk aku, dia tak boleh baca imalah. Dia kena baca fathah. Hudaya. Tapi kalau buangkan ya itu, dah boleh baca imalah. Hudi. Boleh.
Okey, yang ke-10 asani juga tak imalah. Yang ke-11 al-an'am hadani juga tak diimalah. Yang ke-12 Ali Imran tuqati tak diimalah. Yang ke-13 surah Yusuf mathwaya juga tak imalah. Yang ke-14 surah Maryam ayat 30 atani. Yang ke-15 surah An-Namli ataniya tak diimalah. Al-Kahfi yang ke-16 ansanihu tak imalah. Al-An'am wa mahyaya tak dibaca imalah. Wa mahyaya tak. Mahyahum surah Al-Jannah juga tak diimalahkan. Yang ke-19 mana-mana tempat yang didahului huruf waw. Ahya yang tidak yang tidak didahului huruf waw. Ahya ni kalau depannya ada waw imalah. Wa ahyi. Kalau tak ada waw dia tak imalah. Sorry, kalau tak ada kalau tak ada waw ataupun dia huruf yang lain, huruf fa contohnya, fa ahya tak diimalahkan. Kalau waw baru imalah, ya. Macam-macam ni qiraat. Okey. Baik. Perhatian. Sekiranya selepas alif yang diimalahkan itu terdapat huruf sakin. Kalaulah selepas alif yang kita imalah, kalimah tu boleh imalah, ya, tapi depannya ada huruf mati. Huruf yang mati itu terjadi kerana tanwin ataupun dia tidak bertanwin. Maknanya kalimah itu bertanwin ataupun tidak bertanwin, ya, maka ditegah daripada baca imalah ketika wasal. Kalau tak boleh imalah lah. Dan bila kita waqaf baru dibaca imalah. Contoh sakin kerana tanwin. Kalau tanwin kan ada huruf nun hujungnya. Betul tak? Ada nun kan hujungnya. Dalam sebutan dalam tulisan tak ada nun yang mati. Jadi di sini Syekh Al-Allamah Syekh Al-Mutawalli telah menyusun 17 kalimah dalam Al-Quran, pattern-pattern yang mana kalimah-kalimah yang mana dia bertanwin. Maka kalau wasal tak boleh baca imalah. Kalau waqaf boleh baca imalah. Fawaqfan, maka waqaf ambil imalahkannya maulan. Bilang ya. Jumpa tak 17 ni? Maulan musamman wa muftaran adan wariban wazan suan sudani tala. Okey. Okey, baik. Duhan wa tuwan maswan aman wa qaran fata musallam musaffam ma'budan qad takammala. Jadi itu kalimah yang tersusun. Cuba bilang atau bilang-bilang jadi 18. Bilang-bilang jadi tak cukup. Okey. Rasa boleh jumpa Maulan, musamman, muftaron, tandalah. Adan, riban, wazan, suan, sudan. Duhan, tuan, maswan, aman, qaran, fatan. Musallan, musaffan, hudan. Sampai situ je. Jangan terlajak lagi. Sampai situ je. Cukup tak 17? Ke lebih? Okey. Baik, terusnya. Contoh sakin. Yang ni contoh yang mana dia mati bukan kerana tanwin. Dia matinya depan tu mati tu. Dia kalimah ni depan tu ada huruf mati. Kalau perhati inna lamma taghal ma. Taghal ma ada huruf lam yang mati. Jadi ini surah Al-Haqqah
Tuan-tuan dan puan-puan, kalau baca sambung tak boleh. Tak boleh baca imalah. Kalau tengok kalimah Isa, tengok Isa tu dia daripada Zilia. Maknanya kalau ikutkan boleh baca imalah. Tapi oleh kerana depan dia ada huruf mati, huruf ba, maka tak boleh baca dengan imalah. Wa ataina Isa bin Maryam. Jadi kalau kita waqaf, wa ataina Isa, bolehlah imalah kalau kita nak waqaf. Wa ataina Isa. Yang seterusnya surah Al-Baqarah. Wa id ataina Musal kitab. Musal kitab. Kalau kita sambung, wa id ataina Musal kitab, dan waqafnya boleh. Wa id ataina Musa, boleh. Okey. Wa sayarallah. Wa sayarallah kalau sambung tak boleh lah. Wa sayarallah. Kalau kita waqaf boleh. Wa sayari. Tapi masa talaki tak adalah kita buat gitu. Talaki tuan-tuan puan tak payahlah. Wa sayari, berhenti. Lepas tu wa sayarallah. Uji masa je lah, ya. Fahamlah tu. Kira understanding, maklum. Kecuali guru suruh berhenti, cuba kau berhenti situ, berhenti lah. Ya? Ini semua yang nak berhenti. Wa id ataina Musa, berhenti. Lepas tu dia ulang balik. Wa id ataina Musal kitab wal furqan. Boleh nak baca gitu. Cuma makan masa sikitlah, ya. Okey. Selesai. Benda tu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, selesai pembincangan kita tentang imalah, tentang taklil, tentang kalimah-kalimah yang tak boleh baca imalah, dan beberapa perkara yang kita telah sentuh. Itulah aneka ragam dalam bacaan. Ada bunyi-bunyi yang berbeza. Itu menunjukkan dialek-dialek kabilah Arab itu berbeza. Ya, kalau kita bertalaki pula, kita jumpa pula kalimah-kalimah berbeza baris, berbeza huruf, itu disebut sebagai farshi huruf. Ya, ada kaitan dengan dialek juga, dan ada kerana penafsiran yang berbeza. Jadi kalau macam imalah taklil ini berkaitan dengan dialek, ya, berkaitan dengan dialek. Okey, selingan je. Bantu Ustaz nak seorang yang bukan orang Kelantan, nak minta tolong baca. Nak minta tolong baca. Baca yang ni bukan orang Kelantan. Baca yang ni tapi bunyikan dengan dialek Kelantan. Takut tak nak buka video pun okey. Baca ayat ini tapi nak suruh baca dengan dialek Kelantan. Kenapa Ustaz ni? Ada lah tu. Okey. Jangan pula dia mengaku dia bukan orang Kelantan. Dia Kelantan sebenarnya, dia mengaku bukan Kelantan. Nak orang yang bukan Kelantan. Okey, sila. Siapa yang berani? Kak Lina pastilah bukan. Kak Lina nak cuba pun boleh. Kak Lina boleh. Boleh. Cuba baca. Kak Ros mesti pandai. Dia ramai kawan orang Kelantan. Kak Ros? Tak ada masalah. Dia bukan Kelantan tapi Kak, kawan. dia nak cari orang yang tak pandai. Nak kena cari orang yang tak pandai, tapi tak kisahlah. Dia ramai orang Kelantan, tak ada masalah. Orang yang asalkan dia bukan Kelantan je. Ada orang Kelantan tak pandai baca. Dia duduk lama di Kelantan, tak ada masalah. Saya ke Ustaz, saya cuba. Saya sekejap nak tengok saya ni. Okey, Kak Farida. Okey, silakan. Cuba. Saya cuba. Petang-petang jalis seorang Ya. Boleh dengar? Orang Sarawak. Okey, silakan. Ini dalam dialek Kelantan. Dialek Kelantan. Saya cuba. Petang-petang jalis seorang pergi kedai kawan minum air kopi jantan make pisang dan rambutan terserempak dengan dolap
pakai baju kurung. Bayar make RM5. Bagi RM10. Kak Wan bagi baki RM5. Perut kenyang. RM5. Okay, Alhamdulillah Kak Farida. Adalah sedikit bunyi Kelantan ni. Ya, yang Ustaz dengar tadi bunyi sedikit saja yang Kelantan. Yang lain tu rasanya macam bunyi Sarawak je. Saya nak cuba boleh tak? Cuba. Seorang lagi. Kak Lina. Cuba. Okey. Boleh? Boleh Ustaz? Boleh siapa? Oh, Kak Zalina. Zalina sila. Orang Johor dah cakap Kelantan. Tak tahu ni kan? Zalina mana ni Kak Zalina? Kak buka video boleh Kak? Kak Zalina dari mana? Saya orang Johor. Orang Johor. Okey, cantiklah Johor. Jauh lah tu dengan Kelantan. Silakan. Petang-petang jalan seorang pergi kedai Kak Wan. Minum air kopi jantan. Kedai. Okey. Makan pisang Boleh teruskan. makan pisang dan rambutan terserempak dengan dolar. Nak jadi Pakai Johor baju dah tu. kurung. Macam nak jadi Johor pula tu. Yang awal cantik Kelantan tu. Jelas lah. Terserempak dengan dolar pakai baju kurung. Okey. Bayar makan RM5. Bagi RM10 Kak Wan. Bagi RM5 perut kenyang. Kalau sebut Okey, lagi banyak ada bunyi-bunyi. RM5. RM5 tu kalau sebut ringgit tu memang Alhamdulillah. out lah. Okeylah. RM5. Kita suruh 10 passage 10 cara yang dibaca. Okeylah. Baik, alhamdulillah. Itu nak tunjuk kepada tuan-tuan puan semua bagaimana susahnya kalaulah diminta orang yang bukan berasal dari tempat tersebut diminta untuk baca teks ini dengan dialek yang kabilah ini. Daripada negeri ini contohnya kan. Jadi Quran pun begitu. Arab pun begitu. Susah nak baca. Kalau diturunkan teksnya macam ni, diminta baca dengan dialek yang bukan pertuturan harian mereka, memang susah lah. Okey? Tengok Ustaz baca. Senang je ya. Senang je. Ustaz senang je lah. Ustaz translate sinilah. Sini. Ini translate-nya. Petang-petang petai-petai. Jalan seorang, jalan sore. Petai-petai jalan sore. Gi kedai Kak Wan. Minum air. Tak ada air. Kopi jatuh. Makan pisang. Moktel. Rambutan kita tak sebut rambutan, kita sebut moktel. Ini farsi huruf. Ya? Farsi huruf. Petai-petai tu usul. Dia ada imalah taklil tu. Moktel tu farsi huruf. Sape ni terserempak. Itu pun farsi huruf. Sape. Dengan poklah. Ada kaedah tawlizul lam sekali. Dolah tu kita tak panggil dolah. Terus tawlizul lam poklah. Pakai baju Melayu kurung, baju kurung kita tak panggil baju kurung. Ini pun farsi huruf dipanggil baju rumbel. Baju rumbel. Kalau sebut baju kurung bukan Kelantan lagi lah. Bayar makan bukan rima tu 5. 5 bayar makan RM5 kita tak pakai ringgit sini. Sini tanah Arab. RM5. RM5. RM5 beri jadi bui RM10. Kawai bui baki RM5. Baki pun setengah sebut dia tak panggil baki lah, cucu. Cucu. RM5 perut kenyang. Nampak tak? Kalau orang Kelantan nak baca yang tadi mungkin agak susah. Nak sebut macam ni mungkin untuk pertuturan susah. Tapi kalau sebut macam ni senang. Tapi tengah negeri pula susah. Jadi begitu. Jadi ini nak sebut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, kepada umat Islam, baca Quran
boleh dibenarkan dengan dialek masing-masing. Waktu penurunan Quran lah, sekarang tak boleh lah. Tak boleh lah orang Terengganu nak ikut cara Terengganu atau Kelantan ikut cara Kelantan. Dah kena ikut lahjah Arab. Ya? Translate pun tak boleh baca. Translate tak boleh baca, salin je dulu. Okey. Cuma ada silap bukan makan rima tu 5 silap tu saya je. Okey, baik. Terus. Okey, alhamdulillah. Kita nak stop sini, nak terus kepada bacaan. Bacaan sebab kita dah lama tak baca, jadi kita nak sambung sedikit sebelum masuk kepada kuis. Sikit dah 1-2 ayat. Lepas tu ada kuis, lepas tu kita habislah. Okey, saya tunjuk ya. Hari tu kita baca dah sampai sekejap ya, lambat sikit ni nak keluar ni. Okey. Muka surat ketiga. Ya, muka surat 3. Pembincangan qiraat Hamzah sebenarnya berbeza dengan Qalun, Warash, di mana dalam metod yang penyampaian ustaz untuk qiraat Hamzah lebih kepada nak praktikal. Kepada praktikal. Tapi kalau Qalun kita bincang pasal usul, bentang usul, Warash bentang usul. Kita tak ambil ayat-ayat untuk di ataupun ditilawahkan, dibaca. Jadi boleh buka muka surat 3. Nampak sikit yang saat ni nak keluar ya, surat 3. Okey. Keluar lagi ni. Okey. Tak ada masalah ya, cuba belajar. Nak pandai lagi, makan satu lagi makanan yang masyhur dekat sini, budu. Makan budu insya-Allah boleh lancar je. Walaupun ustaz tak makan. Kita sambung ya bacaan daripada ayat yang ke-8. Yang ke-8. Okey, kita akan buka, siapa nak cuba baca daripada ayat 8. Kali ni lupa pula ustaz ni. Dah baca ayat 8 ya. Okay. Saya tanda sampai ayat 12 Ustaz. Bukan Dah sampai 12 okeylah sampai 12. La yash'urun. Ayat 8. Okey, terus yang ke-13 lah hari ni. Okey, cantik ayat yang ke-13. Ada hukum yang kita tak belajar tapi ustaz akan sentuh sedikit. Pada tuan-tuan dan puan-puan untuk baca ayat yang ke-13. Jadi ustaz minta cuba baca, mungkin bagi mereka yang tak pernah belajar qiraat Hamzah tapi baru dan dia dah tahu hukum-hukum yang dah belajar. Tapi hukum yang belum belajar lagi tak tahu. Soalnya macam tu. Ustaz buka kepada mereka. Yang dah khatam Hamzah tu tak payahlah lagi. Yang dah khatam. Kita cuba buka kepada mereka yang baru baru ikuti daripada pembentangan pertama sampai sekarang. Silakan. Ayat yang ke-13. Kita cuba tengok, kita cuba ulang kaji dan bacaan ni lah. Ada keberanian ke? Tidak ada keberanian. Saya cuba Ustaz. Fazilah. Okey, Kak Fazilah silakan. Fazilah silakan. Okey, sekarang gini Gini, qiraat Hamzah ada dua perawi. Ada Khalaf, ada Khallad. Okey, ada dua Khallad. Sekarang baca Khalaf. Sekarang baca Khalaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Okey, betul. Itu nak tanya dulu Kak Fazilah. Kama berapa harakat? Kama 6. 6. Qalu berapa harakat? Qalu pun 6. Semua 6. As-sufaha berapa harakat?
As-Sufaha kalau ikut nota baca buku dia macam ada 246 tapi saya tak tahu macam mana nak bunyi dia Ustaz. Oh, ikut nota. Nota mana? Lagi Saya kan? Nota lain lah. buku, tapi tak tahu nak bunyi macam mana. Okey. Okey, baik. As-Sufaha ni kalau kita tanya nama mat adalah mat muttasil. Kita dah belajar mat muttasil. Di mana mat muttasil harakatnya sama dengan mat jaiz munfasil, iaitu 6 harakat kan. Jadi ni kalau ikut mat wajib muttasil kena 6 harakat. Cuma oleh kerana kita waqaf ke huruf hamzah yang tuan-tuan puan-puan semua nampak, hamzah tu alif hamzah ditukar menjadi alif. Alif ada 2 alif. Ini hanya berlaku kalau tak waqaf, kekal seperti biasa. Kalau waqaf, hamzah tukar jadi, bila kita tukar jadi alif, di sini ulama berbeza cara baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Itu 2. As-Sufaha. As-Sufaha 6. Ibdal terus Ustaz ya. Hamzah tu tak payah terus. Ibdal tu maknanya tukar. Bila kita tukarkan hamzah jadi alif, hamzah dah tak tukar lah. Hamzah dah bertukar. Hamzah di sini dah tak ada. Sebab itu kalau kita pastikan kita baca, kita waqaf huruf hamzah tu pastikan makhrajnya masuk kepada hamzah. Maknanya parking tu parking dengan lot hamzah. Yang bunyi macam mana? Amanas sufaha. Sufaha. Bila dia baca sufaha, hamzah tak ada pada makhrajnya yang betul, maka dia sebenarnya bukan baca hafz. Dia dah baca qiraat hamzah. Faham? Jadi belajar pun dah pandai hamzah pun. Kalau belajar lagi pandai lah. Okay. Baik, faham tak? Okey, cuba buat 2, 4 dan 6. Ulang qalu. Ambil di qalu. Qalu anu'minu kama. Let's go. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. 2. Buat 2 dulu. Buat 2 dulu. 2 dulu. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Itu 2 ke? Itu sampai 2,5 dah tu. 2 je. Sufaha 2 je. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. 4. Okey, buat 6. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Okey, dah 3 kan? 3 wajah kan? Okey, nak tambah lagi ni. Nak tambah yang keempat. Yang keempat, panjangkan 6 harakat lagi. Panjangkan 6 sufaha. Hujungnya tashilkan hamzah beserta raum. Raum bunyikan sedikitnya. Bunyikan hamzah tashil tu, maka bunyinya as-sufaha. Bunyi u, hujungnya u. As-sufaha. Okey, cuba buat. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Okey, cantik. Baik, nak tambah lagi ni, Buat 2 harakat pula. As-sufaha dan tashdid raum. As-sufahau. Okey.
as-sufaha'u. Sila. Qalu anu'minu kama amana sufaha'u. Tashil. Sufaha'u. Sekali lagi. Qalu anu'minu kama amana sufaha'u. Okey, ala. Terus. Ada lagi Ustaz? Innahu. Ustaz. Apa Ustaz? Ala. Teruskan. Ala innahu. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Okey, alhamdulillah. Ala as-sufaha pun 6 harakat. Nampak tak as-sufaha tu dah baca sambung kan? Bila baca sambung dia kekal mat wajib muttasil 6 harakat. Tapi kalau nak waqaf pula pada as-sufaha, macam itulah juga kita buat 5 wajah. 5 wajah yang disebutkan tadi. Ya, as-sufaha yang kita buat dah dengar tadi 5 wajah. Nanti kita akan detailkan, perincikan perbincangan khusus kepada tajuk waqaf pada kalimah yang ada huruf hamzah. Okey? Baik, alhamdulillah selesai. Jadi selesai pengajian kita pada hari ini. Kita berhenti ayat yang ke-13 dan selesai untuk perbincangan berkenaan dengan usul riwayat qiraat, usul qiraat hamzah. Okey. Baik, untuk seterusnya kita ambil masa sikit berkenaan dengan kuis. Ada kuis. Rezeki tuan-tuan dan puan-puan semua selalu ada hadiah. Okey, quiz time. Siapa yang boleh jawab, angkat tangan ya. Ada 2 soalan yang akan saya tanya. Yang pertama ialah soalan pertama, bagaimanakah cara bacaan pada ayat di bawah? Macam mana nak baca ayat di bawah ini bagi qiraat hamzah yang khususnya kepada kalimah-kalimah yang Ustaz dah merahkan. Silakan. Baca je. Tak panjang ya, pendek je ni. Satu minit untuk berfikir. Saya cuba Ustaz. Silakan. Dibaca taklid. Silakan. Belum jumpa nama. Macam mana nak baca ni, Zalina? Dibaca taklid. Maimunah. Dibaca taklid. Dibaca taklid tak betul. Tak betul. Okey, Kak Farida. Jumpa lagi. Dah taklid lawannya je lah. Sini. Nampaknya macam Kak Hafsah nak jawab tu. Tak, saya tak dibenarkan jawab Ustaz. Kak Hafsah tak dibenarkan jawab. Macam mana ni Puan Hakim? Kak Hafsah dah pernah jawab dan dah dia dapat hadiah. Tapi tak ada jawab juga. Yang dah jawab nak jawab juga. Okey. Macam mana ni Tuan Hakim? Bagi okeylah Kak Hafsah. Ustaz guna kuasa veto Ustaz. Silakan Kak Hafsah. Cuba respon. Saya cuba je Ustaz, saya tak tahu, tak sure. Okey. Coba angka 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang kedua. Ulaika ala hudam mir rabbihim. 3. Yang ketiga tak sure. Okay. Tapi yang kedua tu hudaya.
Okey. Yang pertama ni tak sure. Huda ke? Tak sama ke dengan yang atas? Yang 1, 2 tu tak sama ke? Hudan yang nombor 1, nombor 2 tu tak sama ke? Sebab yang sama. kedua tu ada idgham, yang ketiga ni nak kena baca ifa ke? Huda. Cuba bacalah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alaihim tu sebenarnya baca alaihum ya. Tak apalah. Mungkin dah lama tu yang tajuk yang mula-mula kita belajar dalam Fatihah. Alaihim. Cuma Ustaz highlightkan yang warna merah tu, Kak Hafsah baca tu betul lah. Kak Hafsah baca tu dah betul. Tak dibaca imalah. Nak sebutnya di sini tak diimalahkan. Hudan, kenapa tak imalah? Kita dah cerita. Dia sebab dia bertanwin. Kalau waqaf baru imalah. Pasal tak? Fa imma ya'ti hudi. Kalau waqaf imalah lah. Kalau sambung tak ada imalah. Kalau di kerana bertanwin. Hudaya tak imalah juga. Kenapa tak imalah? Sebab kita dah sebut tadi. Kerana kalimah huda dia disambungkan, idhafahkan dengan ya. Okey, jadi Kak Hafsah jawab tu. Kak Hafsah dah cuba baca. Bacaan tu dah betul. Serah kepada hakim pula yang seterusnya. Ambil makluman. Baik, soalan yang kedua, apakah hukum antara kaf ha ya ain sad dengan toha dari segi imalah? Apa hukum yang berbeza? Kita dah bincang tadi. Silakan. Oh, Kak Ros respon. Okey, dah keluar keputusan. Keputusan terkini. Yang kalau tak ada yang belum jawab, untuk menjawab dibuka kepada yang dah jawab nak jawab lagi. Baguslah yang jawab lagi. Okey, apa ni hukum yang berbeza antara kaf ha ya ain sad? Kita dah bincang imalah tadi. Kat mana bezanya? Rasanya dah panjang lebar juga tadi sebut. Tak sempat nak catat agaknya. Kak Hafsah kalau jawab Mama kat tu. Dah jawab hari ini. Mama dia nak jawab ke tadi dia yang buka? Kita bagi yang lain dulu. Hari ini dah jawab, dah dapat dah. Yang belum jawab. Tadi dia buka mic. Tolong jawab aja. Kak Mama tadi dah buka mic tu, nak menjawab ke Mama? Mama tu nak jawab ke? Takut terbuka ke? Agaknya nak ucap selamat berbuka puasa. Okey. Silakan sebelum makin banyak saji turun. Saya cuba. Kak Snima. Kak Snima. Saya dah dapat hadiah, tapi yang ni tak payah hadiah lah. Tak apa. Hakim dah bagi tahu boleh. Okey, untuk yang surah Maryam tu ha tidak diimalahkan. Yang toha hanya diimalahkan. Okey, yang surah Maryam kaf ha ya ain sad. Ya, surah Maryam tak diimalahkan. Tapi dalam surah Toha diimalahkan. Betul lah, itulah jawapannya. Dan kita dah terangkan tadi kan. Nampak huruf yang sama tetapi duduk pada surah yang berbeza, hukumnya adalah berbeza. Okeylah, alhamdulillah. Tahniah kepada Kak Aslimah dan juga kepada Kak Hafsah. Dan juga saya boleh wakafkan hadiah saya pada orang. Wakaf pada orang lain. Tu Ustaz bagi penilaian kepada Tuan Hakim lah macam mana ya. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang ikuti kelas kita pada petang ini. Agak lewat kita berhenti, sepatutnya sejam, tak lebihkan sedikit. Mudah-mudahan dapat faham dengan jelas. Kalau kurang faham lagi, boleh ulang-ulang kali lihat dalam Facebook ataupun YouTube punya Kak Lina punya YouTube. Ada rakaman ini supaya tuan-tuan dan puan-puan makin faham, makin ingat bila dengar berulang kali, insya-Allah. Jadi kalau kita tunggu lagi sampai minggu depan
dalam keadaan yang ni kita tak berapa nak dapat pegang sesuatu pun, makin bertambah lah. Akhirnya kita akan termasuk dalam golongan syuhada. Jadi Ustaz tak nak termasuk dalam golongan syuhada, syahid atau syuhada. Jadi caranya ialah kita cuba dengar beberapa kali, berulang kali, lama-lama akan dapat insya-Allah. Dekat tu dulu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami, Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami, Allah, apa yang kami belum tahu daripada Quran. Berilah kami kekuatan dapat baca Quran, dapat belajar Quran, mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa pada waktunya. Bye. Terima kasih Ustaz. Okay.